اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kerana hadir lagi ke channel Radio 12 Malam. Baik, kita tak nak celoteh panjang. Jam pun dah makin lewat sekarang ni, menunjukkan 23.22 hours ataupun 11 malam 22 minit. 11.22 minit malam. Baik, kita teruskan dengan jilid yang kedua. Siri bercakap dengan Jin Tamar Charles yang bertajuk Pukau Ular Tedung. Din Taiwan memberitahu Datuk dengan ilmunya dia telah merogol lebih dari 100 orang wanita yang terdiri dari anak dara, janda dan juga isteri orang. Dia telah menggunakan ilmunya itu untuk merompak dan juga membunuh orang. Akhirnya dia ditembak menggunakan peluru emas. Memang pada awalnya dia menuntut ilmu itu untuk melindungi dirinya dari perbuatan orang. Tetapi bila separuh menuntut, dia sudah terpengaruh dengan syaitan untuk merosakkan orang lain demi kebahagiaannya. Dia meninggalkan gurunya lalu menjadi orang yang jahat. Masa dia membuat kerja-kerja maksiat itulah, dia selalu mempengaruhi anak-anak muda lain untuk menganggotai kumpulannya. Dia mengakui dialah yang memberi beberapa ajaran kepada Razman yang patah cinta. Oh, kuat pula Izzah si malam ni. Sekejap ya. Dia mengakui dialah yang memberi beberapa ajaran pada Razman yang patah cinta kerana pinangannya ditolak oleh kedua orang tua Maryam. Dia mengajarkan Razman supaya melarikan Maryam untuk dijadikan perempuan simpanan. Kau ni memang jahatlah, kata Datuk secara mendadak. Siapa guru kau? Aku menuntut pada mulanya dengan orang asli di hutan Sabah. Kemudian aku terus memuja-muja roh dan pangkal-pangkal kayu. Syaitan ni, jerit Datuk lalu membaca surah Al-Kursi. Macam tergeliat pula sebut kan. Jerit Datuk lalu membacakan ayatul kursi. Kemudian Datuk melemparkan batu yang digenggamnya ke arah Razman, iaitu Din Taiwan. Api menjulang bersama jeritan yang amat kuat. Bila api padam di kawasan tempat tubuh Razman ditanam, terdapat pula timbunan abu. Abu itu berkumpul di dalam lubang. Datuk timbus abu itu dengan tanah. Kami meninggalkan kawasan itu bila fajar sidik timbul di kaki langit. Kita harus berada di rumah sebelum azan ni, beritahu Datuk pada saya. Kami melangkah dengan cepat menuju ke rumah Mael. Tetapi hati saya sungguh kesal kerana tidak langsung Datuk telah membunuh Razman, anak kesayangan Mael. Apakah pula yang akan dijawab oleh Datuk pada Mael dalam hal ni? Datuk sudah menambahkan musuh dalam hidupnya. Saya merasa menyesal dan menganggap Datuk seorang pembunuh. Bagi menjimatkan masa, kami tidak terus ke rumah Mael. Kami singgah di perigi mengambil wuduk. Kemudian ke rumah Mael. Terus sahaja duduk di anjung. Beberapa minit kemudian kami terdengar suara azan. Ketika Datuk mahu memulakan sembahyang, Mael datang dan Datuk menjadi imam pada pagi itu. Setelah selesai solat, Datuk tergesa-gesa masuk ke ruang rumah. Alangkah terkejutnya saya bila mendapati Razman terbaring di tempatnya. Saya jadi bodoh pula dengan kejadian macam tu. Siapakah yang didukung dan dibakar oleh Datuk tadi? Dalam keadaan yang serba salah itu, saya lihat Datuk berdiri di hujung kepala Razman. Datuk minta semangkuk air dari Mael. Datuk memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu. Air melekat di hujung jari itu, Datuk titiskan ke muka Razman. Razman mula mengeluh. Serentak dengan itu, saya lihat macam kabus nipis keluar dari hujung kaki Razman. Kabus nipis itu terus berkumpul dan akhirnya wujudlah batang tubuh seorang lelaki, iaitu Din Taiwan. Pulanglah setan. Jangan kau kacau anak cucu Adam ni, kata Datuk. Kabus itu gaib. Mael terkejut. Dia tidak tahu dengan siapa yang Datuk bercakap. Dia tidak nampak seperti apa yang saya lihat.
Saya juga heran macam mana pula benda-benda ganjil itu boleh saya lihat. Bila saya menoleh ke kiri, merenung wajah Datuk. Dia tersenyum. "Pulangkan kain hitam aku tu," minta Datuk. Barulah saya sedar yang kain hitam itu yang membuatkan saya melihat kejadian aneh sebentar tadi. Kain hitam dalam saku, saya serahkan semula kepada Datuk. Datuk terus lipatkan kain hitam itu hingga menjadi 3 segi. Kemudian Datuk sumbatkan kain itu ke dalam saku seluarnya. Perlahan-lahan Datuk membuka sila. Datuk lunjurkan kaki kirinya dan kaki kanannya pula dilipatkan. Saya lihat Datuk menggigit ibu jari kirinya 2 kali. Kemudian dia menyusun jari 10 dan hujung jarinya itu bertemu dengan bibir atas macam pendekar zaman silam menghadap sultan. Baik, macam ni saya akan ulang lagi sekali sebab takut kita tak dapat gambaran. Saya akan ulang lagi sekali. Saya lihat Datuk menggigit ibu jari kirinya 2 kali. Baik, ibu jari kirinya. Kemudian dia menyusun jari 10 jari lah ni ya. Dan hujung jarinya itu bertemu dengan bibir di atas. Macam pendekar zaman silam menghadap sultan. Oh, macam menyusun sembah itulah ya. Baik. Saya terkejut bila Datuk terbatuk. Bagaikan ada sesuatu yang tersangkut di kerongkongnya. Datuk senyum pada saya. Selalunya bila Datuk berbuat begitu, membawa tanda ada sesuatu yang belum pernah saya lihat yang akan dia lakukan. Ramalan saya itu memang tepat. Datuk sudah pun membetulkan silanya dengan kedua belah tapak tangannya menekan ke kepala lutut. Datuk mengalihkan pandangannya ke mangkuk putih. Matanya kelihatan bersinar tidak berkedip merenung ke arah bibir mangkuk putih yang terletak dekat dengan tubuh Razman. Urat-urat merah mula timbul di bahagian mata putihnya. Pangkal urat-urat yang merah itu bagaikan berakar dari keliling bahagian anak mata hitamnya. Dan air dalam mangkuk putih itu berkocak sendiri, bagaikan ada tenaga gaib yang menggerakkan badan mangkuk tersebut. Saya tersentak bila mangkuk itu terbelah 2 dan airnya melimpah atas tikar mengkuang yang dianyam rapat-rapat. Air yang melimpah itu kelihatan berkilau-kilau, dipanah oleh sinar matahari pagi yang memancar masuk ikut tingkap rumah yang terbuka lebar. Datuk segera membungkuk sambil mengenakan hujung jari hantunya pada air yang melimpah atas tikar. Sebaik saja jari hantu terkena air tersebut, air yang melimpah itu terus hilang. Mangkuk putih yang terbelah 2 bercantum kembali seperti asal tanpa ada air di dalamnya. Mail yang melihat kejadian-kejadian yang berlaku di hadapan matanya diam tidak berkata. Dahinya nampak berkerut, sesekali wajahnya kelihatan cemas. "Bangun anakku," suara Datuk parau. Serentak dengan itu, Razman yang terbaring kaku segera bangun. Dia nampak terkejut sambil merenung ke kiri dan ke kanan. Datuk merenung biji mata Razman. "Bersila di situ," kata Datuk. Razman akur dengan perintah Datuk itu macam orang yang kena pukau. Datuk lalu memerintahkan Mail mencari pucuk pisang nangka, pucuk palas dan air 1 buyung. Mail mengambil masa kira-kira setengah jam untuk mengadakan barang-barang tersebut. Oh, baik, dekat sini saya kena hati-hati. Dia banyak sangat typo kali ni. Barang-barang ditulisnya batang-batang. So, saya kena hati-hati. Tapi tak apa, kalau saya silap nanti saya akan patah balik ya. Baik, kita teruskan. Sementara menanti barang itu berada di hadapan Datuk, Datuk menyuruh saya melipatkan setiap bucu tikar yang terdapat di ruang rumah tersebut. Saya laksanakan tugas itu hinggalah selesai. Bila tugas itu selesai, saya pun kembali duduk di sisi Datuk. Razman masih duduk terpaku atas tikar macam patung. Datuk buka baju yang dipakainya. Letak di hujung lutut sebelah kanan dengan ibu jari tangan sebelah kiri, Datuk tekan tepi baju. Datuk merenung ke arah tingkap yang terdedah. Dia melihat sinar matahari pagi yang cukup cerah. Saya terasa pangkal kening sebelah kiri saya gatal. Saya terus menggarunya beberapa kali. Bila saya selesai menggaru, saya dapati rumah Razman sudah pun ditutup oleh Datuk dengan bajunya. Datuk ambil kembali baju yang menutup muka Razman dengan jari kelingking kiri. Baju itu Datuk sarungkan semula ke tubuhnya kembali. Saya lihat muka Razman merah, tidak pucat macam orang yang sakit. Razman mula tersenyum, tetapi dia tidak berdaya untuk bangun.
macam ada sesuatu benda yang berat melekat di bawah punggungnya. Mail sudah pun meletakkan sebuyung air di hadapan Datuk berserta dengan pucuk pisang nangka dan daun palas ke dalam buyung. Dan mulut buyung Datuk tutup dengan kain pelikat yang selalu dipakai oleh Razman. Kain pelikat itu terbakar dan mengeluarkan asap yang nipis. Bila kain pelikat itu menjadi abu, Datuk tekankan ke dalam mulut buyung itu kembali. Dengan hati-hati, Datuk goncang buyung itu. Air di dalamnya berkocak dan berasap. Datuk terus membacakan sesuatu. Dia merenung ke arah mangkuk itu dan saya lihat terus ia menjadi retak seribu dan hancur berderai. Serbuk dari mangkuk putih itu Datuk ambil dan masukkan semula ke dalam buyung. Rapatlah padaku dan duduklah di hujung lututku ini, wahai anakku, kata Datuk. Razman terus bangun dan duduk di hujung lutut Datuk. Yang jahat akan pergi dan yang baik tinggal pada engkau, Datuk bersuara sambil mengangkat buyung lalu meletakkannya ke atas kepala Razman. Buyung yang tidak bocor itu mengeluarkan air lalu membasahi seluruh tubuh Razman. Saya lihat Razman mula menggigil kesejukan. Datuk ambil buyung dari atas kepala Razman itu. Buyung dan semua barang-barang yang ada di dalamnya kau hanyutkanlah ke laut, kata Datuk pada Mail. Bila? Hari ni, sebelum matahari terbenam. Kalau begitu terpaksa pergi ke Port Well untuk membuang benda ni. Suara Mail menurun. Datuk menganggukkan kepala. Saya lihat Mail berbisik dengan Datuk. Kemudian Mail ambil dia tulis burung pula dah. Buyung ni. Kemudian Mail ambil buyung itu lalu keluar. Kira-kira 10 minit sebelum... Ya Allah, dia datang gagap merapu ni. Baik, kita mula balik ya. Kira-kira 10 minit kemudian Mail kembali. Dia tersenyum di ambang pintu, melangkah dan terus duduk di samping Datuk. Cepat, kata Datuk. Saya suruh adik saya uruskan. Secara kebetulan pula, dia mahu turun ke laut memancing ikan. Sekarang ni, kau percaya ke dengan dia? Percaya, dia adik saya. Banyak menolong saya untuk berusaha mengubat sakit Razman. Tak apalah kalau dah begitu. Datuk puas hati dengan keterangan Mail. Razman sudah tidak menggigil lagi. Datuk suruh Mail menggantikan pakaian Razman. Cepat-cepat Mail bawa Razman ke dalam bilik. Saya terkejut bila melihat Razman keluar dari bilik memakai seluar putih, baju baru, lengan panjang. Rambutnya disikat rapi dan ada jambul di bahagian depan. Macam jambul seniman Piramli dalam filem Hujan Panas. Melihat keadaannya itu, saya kira Razman terjumlah dalam kategori anak muda yang kacak juga. Tingginya kira-kira 5 kaki 5 inci. Siapa yang siapkan dirinya, Mail? Emak tirinya. Oh, begitulah. Jiwa orang perempuan yang halus, penuh simpati dan rasa kasih sayang yang tidak mengenal batas badan. Hanya orang yang nakal sahaja mengatakan ibu tiri itu kejam. Ujar Datuk lagi. Razman dan Mail duduk di hadapan Datuk. Dengan menggunakan kebijaksanaannya Datuk mencukil rahsia dari Razman. Apa yang menjadi misteri dalam diri Razman pun telah terbuka. Dia memberikan pengakuan yang jujur pada Datuk. Razman terus memberitahu yang dirinya mencintai seorang gadis. Gadis yang bekerja sebagai kerani di Jabatan Kerja Raya itu tidak menolak cintanya. Dalam perkataan lain, mereka ni saling cinta-mencintai. Razman pun membuat persiapan dengan mengumpulkan wang untuk meminang gadis tersebut. Malangnya, orang tua gadis itu tidak merestui cinta mereka dan gadis itu terus ditunangkan dengan seorang pemuda yang menjadi pegawai di sebuah kilang perusahaan di Kamunting. Bertolak dari peristiwa yang tidak pernah diduga oleh Razman itu, menyebabkan dia menjadi manusia separuh gila. Bagi menghilangkan rasa sepinya, dia mula mencari ganja dan terjumpa Din Taiwan. Din Taiwan lah yang menggalakkan dirinya supaya membalas dendam, setidak-tidaknya mencederakan muka kekasihnya ataupun muka tunang kekasihnya. Saya ni terpengaruh dan menuntut ilmu jahat dari dia, kata Razman dengan wajah yang tenang. Mail gelengkan kepalanya. Ada rasa kesal bermain di wajahnya. Sepanjang kau terbaring di sini, apa yang kamu rasakan? Tanya Datuk.
Saya sebenarnya tak sakit. Saya berjalan ke mana-mana. Saya makan dan minum. Itu hanya perasaan yang kau sangka. Kau sudah jauh dikuasai oleh syaitan. Datuk merenung muka Razman. Mail tunduk merenung lantai. Saya tidak tahu apa yang ada dalam kepala Mail. Angin yang bertiup di luar masuk ke dalam ruang tempat kami duduk. Razman menguap panjang. Mail, dalam hal begini, saya tidak salahkan anak awak 100%. Awak siang malam duduk di masjid, tapi awak tak pernah ambil tahu tentang diri anak awak. Apakah dia sudah belajar rukun iman, rukun Islam dan sembahyang? Segala-galanya awak serahkan pada dirinya untuk mengetahui semuanya tanpa perhatian dari awak. Ujar Datuk. Inilah silap saya. Saya fikirkan bila dia dah besar, dah bekerja, dia tahulah mencari mana yang baik. Itu satu pendapat yang silap. Saya berjanji, hal macam ini takkan berlaku lagi. Datuk senang sekali mendengar janji dari Mail. Kemudian saya dan Datuk pergi ke anjung rumah. Tidak lama kemudian, Razman turut serta. Datuk memberitahu Razman banyak perkara yang harus dilakukan supaya kekuatan semangat dalam diri Razman dapat dipulihkan seperti sedia kala. Semuanya bergantung pada diri kamu. Sama ada kau setuju ataupun tidak. Beritahu Datuk pada Razman. Saya lihat Datuk lihat Razman termenung panjang. Sebentar dia gigit bibir dan sebentar pula raba pangkal dagu. Dia bagaikan berada dalam keadaan yang serba salah. Kalau boleh, saya mahu membebaskan diri dari belenggu syaitan. Razman bersuara. Atas kerelaan hatimu sendiri. Ya, atas kerelaan saya sendiri. Mendengar cakap Razman itu, Datuk segera bangun. Dari ruang depan, Datuk memanggil Mail. Bagaikan kilat, Mail datang menemui Datuk. Biar aku pulihkan semangat anak kamu ni ya, Mail. Memang itulah yang saya harapkan. Aku terpaksa tinggal sini selama 3 hari. Lebih dari itu pun tak apa. Balas Mail dengan ketawa kecil. Selama 3 hari tinggal di rumah Mail, Datuk menumpukan seluruh perhatian pada diri Razman. Setiap subuh, Datuk akan membangunkan Razman, mengajak solat bersamanya. Datuk juga memberikan beberapa ayat untuk Razman baca selepas menunaikan sembahyang subuh selama 44 subuh. Pada setiap petang pula, dari pukul 5 hingga ke pukul 6, Datuk mengajak Razman berlari berbatu-batu. Sepanjang masa berlari itu, Razman tidak dibenarkan minum kecuali memakan pucuk jambu batu bila terasa letih. Pada sebelah malamnya, Datuk mengajak Razman membaca surah Yasin hingga jam 12 malam. Kemudian barulah Razman disuruh tidur di anjung rumah tanpa menggunakan bantal dan gebar. Gebor, ada orang panggil gebor. Pukul 3 pagi, Datuk akan mengejutkan Razman dari tidurnya dan menyuruh Razman mandi. Sesudah mandi, Razman disuruh minum air sejuk sebanyak 5 gelas besar. Waktu makan tengah hari, Razman hanya dibenarkan makan nasi 7 suap, minum air setengah cawan dan memakan ulam-ulam yang Datuk buat dari daun kayu. Memang, Razman terasa cukup seksa menjalani rawatan yang Datuk lakukan. Bila saya tanyakan pada Datuk, kenapa dilakukan hal seperti itu pada Razman yang baru sahaja sembuh dari sakit, Datuk menjelaskan, tujuan dia berbuat demikian untuk mengembalikan tenaga pada diri Razman di samping menguatkan semangatnya serta memulihkan rasa yakin pada dirinya sendiri. Ubat yang aku berikan padanya untuk memulihkan perjalanan darah dalam urat-uratnya. Dia tu dah terlalu lama baring. Banyak urat-urat sendinya jadi tegang dan kaku. Demikian Datuk menjelaskan pada saya. Selepas 3 hari Razman mengalami rawatan dari Datuk, dia kelihatan segar. Tidak banyak mengelamun ataupun mudah terkejut. Dia nampak bertambah yakin pada dirinya sendiri. Dan dia mula sedar bahawa yang dirinya adalah hamba Allah yang harus ada kekuatan dalam hidup. Dan sendi kekuatan setiap orang dalam hidup ini ialah berlandaskan pada ajaran agama Islam yang dianutinya. Bersandarkan pada itu, Razman merasakan dirinya berada dalam dunia baru yang serba segar. Dia merasakan dirinya cukup tenang bila solat. Jiwanya terasa bersih dan murni setiap kali dia membacakan surah Yasin. Dalam dunia ini, dia merasakan tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali Allah yang Maha Besar dan Maha Mengetahui. Bagaimana kau sekarang? Tanya Datuk pada Razman ketika mahu meninggal ke rumah. Razman yang petang itu memakai baju Melayu dan kain pelikat tersenyum.
Saya rasa diri saya cukup aman. Tak ada lagi rasa takut dan bimbang. Baguslah. Jangan lupakan solat 5 waktu. Jauhkan diri kau dari kerja-kerja yang tak baik ya. Berusahalah untuk jadi orang yang berguna pada bangsa dan agama. Saya faham. Saya mahu membuat hidup yang baru. Itulah yang terbaiknya. Datuk terus menepuk belakang Razman beberapa kali. Satu peristiwa yang mengejutkan petang itu ialah bila ayah Razman, iaitu Mail, memulangkan Razman pada Datuk. Saya mahu menyerahkan Razman pada awak. Kerana awak, dia baik dari sakit dan insaf. Janganlah kata begitu. Bukan kerana saya dia ni baik. Semuanya kerana Allah. Saya cuma berikhtiar. Datuk menepuk meja. Mail terkejut dan dia mula sedar tentang kesilapan yang dilakukannya. Maafkanlah saya. Saya ni berhasrat dan memang niat dari mula lagi. Kalau sakitnya baik, saya mahu memulangkan pada awak. Sambung Mail teratur tetapi wajahnya nampak pucat sedikit. Datuk tersenyum. Tak apalah. Saya terima hajat awak tu. Mulai hari ni, Razman ni jadi anak angkat saya ya. Cukup gembira Datuk berkata. Datuk lalu mengeluarkan benang hitam dari sakunya. Benang itu dipintalnya menjadi tali yang kecil. Datuk keluarkan wang siling 20 sen. Datuk tebuk lubang wang tersebut. Kemudian Datuk sarungkan benang hitam bersama dengan wang ke leher Razman macam menyarungkan kalung ke leher. Itulah tandanya kau jadi anak angkat aku ya Razman. Jangan dicabut itu kecuali dia putus. Pesan Datuk. Saya berjanji. Jawab Razman. Petang itu juga kami meninggalkan Kampung Pinang. Pulang ke tempat asal. Seminggu kemudian Razman menemui Datuk menceritakan yang dirinya telah diberhentikan dari jabatan ukur. Razman juga menyatakan yang dia berhasrat untuk menjadi askar Melayu dan meminta pertolongan dari Datuk untuk memenuhi cita-citanya. Kerana Razman bersungguh mahu menjadi askar Melayu, Datuk pun membawa Razman menemui seorang pegawai askar Melayu yang tinggal di Kampung Simee, Ipoh. Betul ke saya sebut ni? Ejaan dia S-I-M-E-E. Simi ke atau Simee? Bantu ya. Pegawai askar Melayu itu berpangkat Major dan berasal dari Negeri Sembilan. Okey, kita faham. Dia pakai kabel ni. Hebat. Baik, kita teruskan. Pegawai itu bernama Abdul Muluk. Kalau tidak silap lah. Di sini ditulis kalau tidak silap. Pernah menemui Datuk untuk mendapatkan beberapa petua serta amalan untuk pelindung diri ketika berada di hutan memburu pengganas komunis. Secara kebetulan pula, pegawai itu memang orang yang bertanggungjawab memilih anggota askar Melayu yang baru. Syarat yang diperlakukan pada setiap orang yang mahu menjadi anggota askar Melayu ada pada diri Razman. Major Abdul Muluk terus membawa Razman menemui pegawai atasnya. Dan usaha itu berjaya. Razman pun mengikuti latihan dan menjadi askar Melayu. Malangnya, semasa menjalankan tugas, Razman terkorban apabila ditembak pengganas komunis. Jenazah Razman pulang ke kampungnya dan Datuk turut serta mengebumikan jenazah anak angkatnya. Sejak kematian anak angkatnya itu, Datuk lebih banyak menghabiskan masanya di tanah perkuburan Razman. Kadang-kadang bila bertemu dengan kawan-kawan rapatnya, Datuk melahirkan rasa bangganya atas kematian anak angkatnya yang berjuang mempertahankan tanah air dari ancaman pihak komunis. Pagi itu, matahari bersinar dengan terangnya. Saya sudah mengorek lebih kurang 20 lubang untuk menanam anak-anak pisang emas. Walaupun hari baru pukul 11 pagi, kerja saya terganggu bila saya terdengar suara Datuk memanggil nama saya dari tepi sempadan. Saya berlari ke arah Datuk. Terasa juga penatnya berlari di atas tanah seluas 2 ekar itu. Terpaksa berlari-lari dengan hati-hati. Kalau tersepak tunggul getah, pasti tersembam ke bumi. Kalau tidak kena dengan caranya, dahi boleh berdarah. Tanah milik Datuk terletak dalam mukim Buruk Bakal. Baik, siapa tahu mukim Buruk Bakal ni belah mana? Boleh komen? Jaraknya dari Jalan Raya Kuala Kangsar, Simpang 3, kira-kira 1 batu. Kira-kira setengah batu dari tanah Datuk ialah kaki gunung yang bersambung dengan banjaran Titiwangsa. Menurut kata Datuk, banjaran gunung itu memisahkan sempadan Perak dengan negeri Pahang. Aku rasa ada orang yang mahu datang ke sini ni. Kita bersembunyi. Mana tahu kalau yang datang tu orang komunis.
kata Datuk sambil membawa saya dekatnya. Datuk ketika itu masih lagi memegang hujung kayu yang dicacakkan ke tanah. Dengan perantaraan kayu yang tercacak itu, Datuk dapat mengetahui sama ada manusia atau binatang buas akan datang ke kawasan tanahnya. Baik, ini antara petua-petua, tapi saya rasa bukan setakat cacak je ni. Ada baca-baca juga ni rasanya kan. Baik, petuanya mudah saja. Ni macam petua dia bagi ni. Okey, petuanya mudah saja. Kau cari pokok kayu sebesar ibu kaki yang daunnya lebat ke arah matahari terbit dan pucuknya pula menghala ke arah matahari jatuh. Kau potong dan tanamkan ke bumi arah mata angin yang datang. Tanam kira-kira setengah kaki. Kau lekapkan telinga kau pada batangnya. Nanti kau akan dengar tapak kaki binatang. Kalau manusia, kau akan dengar suaranya. Datuk mencurahkan petua orang tua pada saya. Selalu kita akan tengok orang akan letak telinga dekat tanah. Lebih kurang macam tu. Itu yang saya tahu, lepas tu batang. Tapi tak tahu pula kena pilih ikut arah angin tak arah angin kan. Tanah milik Datuk itu pada mulanya ditanam dengan pokok-pokok getah. Kerana pokok getah sudah pun tua dan tidak dapat mengeluarkan susu yang banyak. Datuk tebang dengan tujuan untuk ditanam pula pokok ganja. Sekejap, saya pause. Mampus macam ni. Saya ulang balik ya. Tanah milik Datuk itu pada mulanya ditanam dengan pokok-pokok getah. Kerana pokok getah sudah pun tua dan tidak dapat mengeluarkan susu yang banyak. Datuk tebang dengan tujuan untuk ditanam pokok pisang. Peluh terus membasahi badan Datuk. Peluh terus membasahi badan Datuk dan juga badan saya. Angin yang bertiup tidak dapat menghilangkan rasa panas di badan kami. Yalah, saya ni cucu Filda. Memang ada tanam pokok getah juga. Tapi tak adalah kata dia orang tanam mendalah tu. Cuma tak terbayang pula dia orang tanam pokok pisang. Jadi, entah macam mana ni. Kita teruskan ya. Mari, kata Datuk dan terus menarik tangan saya. Kami terus bersembunyi di bawah rimbunan pokok serunai laut. Waktu saya mahu bersila di situ, tiba-tiba seekor ular tedung panggungkan kepala. Saya jadi cemas. Jangan bergerak, bisik Datuk pada saya. Dan saya lihat Datuk mengambil daun serunai laut itu lalu diramasnya hingga hancur. Datuk tepuk tanah. Serentak dengan itu, ular tedung itu terus meluru ke arahnya. Cepat-cepat Datuk membalingkan daun serunai laut yang diramasnya itu ke arah ular tedung tersebut. Ular itu bagian terpukau di situ. Datuk terus mengarahkan kedua biji matanya ke arah mata ular tedung. Datuk memukau ular tedung itu dengan kuasa matanya dan dengan badannya di atas tanah. Bergerak, ujar Datuk. Ular itu bergerak dan terus merebahkan badannya ke atas tanah. Bangun, perintah Datuk. Ular itu pun bangun. Jangan kacau kami. Kami ni mahu menumpang sebentar. Tak mahu pun membinasakan kamu. Saya lihat ular itu bagaikan faham dengan apa yang Datuk katakan. Datuk menyuruh ular itu pergi ke bawah rimbunan pokok serunai laut. Ular itu pun patuh dengan arahan Datuk, menyusur perlahan-lahan ke arah selatan hingga hilang dari pandangan saya dan Datuk. Menyerap sekarang, kata Datuk pada saya. Saya pun rebahkan badan dan Datuk juga berbuat demikian. Saya lihat beberapa ekor semut api dan belalang merayap atas daun serunai laut. Bunyi derung angin jelas kedengaran bersama dengan bunyi ranting-ranting kering jatuh ke bumi. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula dan sampai habis. Minta maaf kalau tergagap teruk ni. Alah, teruk sangat. Okey, sekarang saya rekod baru habis pada jam 12.03 malam. Sedikit mamai. Okey, apa pun nanti insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-37. Betul tak? Kita akan bertemu lagi dalam episod yang ke-37, iaitu terkena badi belibis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.